Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke siri keempat bulan kaji kelas Akidah bersama saya Bukaya Azhari. Jadi hari ini tajuknya adalah ketuhanan dalam Islam. Kita nak belajar macam mana sebenarnya seseorang Muslim itu sepatutnya mempercayai Tuhan, mempercayai Allah kan. Kita akan belajar sikitlah hari ini. Okay, yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu macam mana? Bagaimana kan? Yang pertama kita percaya sebagai seorang Muslim, kita percaya bahawa Allah yang mencipta alam ini. Dia Rabb mencipta alam ini. Dialah Tuhan yang layak disembah dan ditujukan segala bergantungan hidup. Bukan yang lain. Tiada dua pencipta. Hanya dia sahaja. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan makhluk atau ciptaan manusia. Namakan saja apa-apa jenis makhluk, galaksi, baik, apa-apa saja. Tak akan sama dengan Allah. Kita tak boleh bayang pun sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni macam mana. Apa saja yang terdetik dalam fikiran kita sebagai makhluk, bukan Allah. Yang ketiga, Tuhan ataupun Allah tidak memerlukan perantaraan untuk disembah dan meminta kepadanya. Kita nak menyembah Allah, kita tak perlu melalui sesiapa. Tak perlu minta tolong ustaz-ustazah. Kita boleh sembah sendiri, kita boleh solat sendiri, kita boleh berdoa sendiri, kita boleh merayu, kita boleh meminta, memohon sendiri dengan Allah SWT. Allah kata dalam Al-Quran, dia lebih dekat dengan kita daripada urat apa nama urat yang paling besar kan, nadi kita, urat nadi kita. Betapa begitulah sangat dekatnya Tuhan dengan hamba-Nya. Yang keempat, Allah adalah Tuhan yang maha berkuasa melebihi segala-galanya. Itu kita percaya sebagai seorang Muslim. Tak ada siapa yang lebih kuat daripada Allah. Okay? Seterusnya, Allah juga Tuhan yang tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Ini kita tak boleh nak terangkan kan, tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Tiada pengakhiran tu kita faham lah. Tiada permulaan ni, kalau nak fikir-fikir boleh jadi ini kan. Jadi, kita yakin sahaja bahawa tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Daripada mana kita belajar semua ni? Daripada Al-Quran. Dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang Allah. Dan inilah yang kita belajar ya. Seorang Muslim patut beriman kepada Tuhan sebegini. Okey, cara mengenal Allah pula. Ada banyak cara untuk mengenal Allah. Antaranya merenung, memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Tak ada cacat celah sikit pun kan. Kalau kita langit tu tak ada merekah ke. Kat pokok cantik sempurna. Walaupun pokok tu sengit-sengit pun. Tak ada siapa boleh sama kan dia punya penciptaan dengan pokok. Kita tengok mesti ada yang menciptakan ni. Takkan mungkin sistem dia sangat sempurna. Tak ada pencipta. Lepas tu kita boleh mentadabur alam. Kan? Kita tengok alam ni. Kemudian kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pun ada banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang Allah. Kita boleh belajar tentang Allah. Sebab Allah yang turunkan Al-Quran ni kepada kita untuk kita kenal dia. Seterusnya, nama-nama Allah. Kita boleh mengenal Allah melalui nama-nama Allah. Dalam Al-Quran Allah sebut, Allah mempunyai nama-nama yang baik. Maka suruhlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Antaranya nama Ar-Rahim, Al-Qudus, As-Salam, Ar-Rahman. Maksud penyayang kan. Al-Qudus yang suci. Dan nama-nama yang setiap satunya ada maksud. Kita boleh belajarlah dekat YouTube tu ada lecture tentang kelas nama-nama Allah kan. Dalam Al-Quran pun kalau kita jumpa nama-nama Allah, kita reflect apa maksud dia kan. Okay. Terusnya kita boleh melihat tentang Allah. Kita boleh belajar tentang Allah melalui pertukaran malam dan siang. Ini dalam Al-Quran ada banyak sebutnya. Dalam pertukaran malam dan siang ni ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kebijaksanaannya. Macam mana dia buat semua sesuatu itu. Ada perkiraan kan. Tak ada cacat sedikit pun. Boleh tengok surah Al-Baqarah ayat 164. Terusnya dalam penciptaan manusia sendiri. Surah Al-Mu'minun ayat 14. Allah ceritakan sebiji-sebiji macam mana manusia itu diciptakan. Dan sangat menakjubkan apabila sains juga menemui perkara yang sama. Daripada sesuatu yang melekat kemudian menjadi segumpal daging menjadi tulang belulang. Tulang belulang tu dibungkus dengan daging kemudian menjadi makhluk kan. Kemudian Allah tiupkan roh dan sebagainya.
Semua tu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh tentang penciptaan manusia. Jadi kita boleh renung. Manusia ni makhluk yang ajaib lah sebenarnya. Allah cipta dengan neuronnya, dengan semualah sistem yang mana lebih hebat daripada sistem pentadbiran negara. Kita tengok kan, dalam sel tu saja macam ada satu bandar dalam satu sel tu. Takkanlah satu sel yang macam satu bandar fungsi dia tu, ada Tuhan yang ciptakan. Takkanlah dia saja-saja tiba-tiba ada kan. Dia ada Tuhan yang ciptakan. Terusnya kita juga boleh uh, merenung ataupun mengenal Tuhan melalui penciptaan awan dan hujan. Ini dalam surah An-Nur ayat 43 Allah kata, Allah yang mengarahkan awan tu bergerak perlahan-lahan. Lepas tu dikumpulkan kelompok-kelompok. Kemudian menjadi tebal berlapis-lapis. Dan kemudian hujan turun dari celah-celahnya. Ini kan kita tengok setiap hari kan. Dan Allah menurunkan hujan batu. Ada hujan batu juga kan. Dari langit, dari gunung-gunung yang ada padanya. Lalu ia menumpukan hujan batu itu kepada siapa yang dikehendaki. Jauhkan dari siapa yang dikehendaki. Sinaran kilat yang terpancar dari awan yang demikian keadaannya hampir-hampir menyambar dan menghilangkan pandangan. Ini Allah ceritakan apa yang diciptakan untuk kita renung. Tiada satu pun ciptaan Allah itu yang sia-sia. Dan ciptaan Allah adalah cara untuk kita mengenal dia. Kalau kita tengok langit, kita dapat lihat Allah tu maha tinggi. Kalau kita tengok kecantikan, kita tahu Allah ni maha cantik. Allah ni maha menyempurnakan. Kita tengok makanan, Allah yang memberi rezeki. Kita tengok orang meninggal pun, kita yakin Allah maha berkuasa kan. Semua dalam setiap penciptaan tu ada nama-nama Allah. Dan dalam setiap penciptaan juga kita boleh mengingat Allah. Sambil-sambil driving tu kan, dalam keadaan apa sekalipun, kita boleh mengingat Allah sebenarnya. Jadi sebegitulah seorang Muslim mempercayai Tuhan. Allah ni maha berkuasa, maha besar. Kita tak boleh nak bayangkan sebesar mana dia. Sebab galaksi ni saja kita tak boleh nak bayangkan. Apatah lagi Allah. Jadi tak perlulah bayangkan bentuk rupa Allah tu. Tak perlulah lukis dan apa sahaja. Kita yakin Allah tu ada. Itu cara seorang Muslim beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan Allah kata dalam surah, apa yang tak ingat lah. Allah kata, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Apa tu sesungguhnya dengan mengingati Allah, hati akan menemui ketenangan. Sebab siapa yang ciptakan hati? Allah yang ciptakan hati. Dan bila kita mengingat pencipta hati, yang mengetahui tentang hati kita, pastilah akan menjadi sumber ketenangan. Jadi insyaAllah, ada apa-apa soalan boleh email. Email ada sebelum-sebelum ni. Jadi sampai di sini saja insyaAllah. Kita jumpa lagi di lain kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.